Qala Syekhul Muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid daraini amin. Sekilas pengenalan kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, iaitu kita nak mai kenal sikit kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa tu kita nak kenal sikit, jadi keberkatan dia, kehebatan dia tu setara mana. Kitab ni iaitu merupakan satu kitab yang sangat barakat lah. Kalau di Morocco, di Mesir zaman dulu boleh ke ada belakang di dalam di dalam buah rumah. Sebab apabila rumah mana yang ada kitab ni nak selamat, sebab semua ni duk kecek anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara laik. Bagaimana ke hak-hak kita terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa bagi Syekh Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi Al-Andalusi As-Sabti, yang kita sudah baca dah sejarah ringkas biodata ciwak perawat bagi Syekh Qadhi Iyad marai dah. Hari ni kita mai kenal kitab dia pula. Kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa merupakan kitab yang paling terkenal dari kalangan kitab-kitab yang disusunkan oleh Al-Qadhi Iyad. Kitab Qadhi Iyad tu banyak. Kitab yang paling terkenal sekali iaitu kitab Asy-Syifa ni. Kitab ini mengupaskan secara panjang lebar perkara yang berkaitan dengan kepribadian dan hak-hak yang sepatutnya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara bersangkut paut dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya secara panjang lebar lah, secara laik, secara detail, doilat sangkut paut dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan apakah hak-hak Nabi kita terhadap umat dia. Kita sebagai umat dia ni kewajipan apa kata. Al-Qadhi Iyad menyatakan kepribadian dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Asy-Syifa ni, Qadhi Iyad dia duk menyatakan kepribadian dan kemuliaan, iaitu Asy-Syama'il dengan Al-Khasa'is. Syama'il iaitu akhlak dia, akhlak Rasulullah, rupa parah Rasulullah, cara makan Rasulullah, cara hidup Rasulullah, cara tidur Rasulullah, cara berpakaian Rasulullah, cara berserban Rasulullah dan sebagainya. Dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mulianya Nabi kita daripada orang-orang yang lain, daripada semua makhluk ni, ayat jelas juga dalam kitab ni. Bersandarkan kepada pelbagai dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qadhi Iyad ni dia tulis kitab ni iaitu diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam muqaddimah kitab Asy-Syifa, Al-Qadhi Iyad memberikan penjelasan bahawa kitab ini dituliskan disebabkan permintaan yang banyak daripada sahabatnya pada waktu itu. Jadi asasilah dia nak tulis kitab ni oleh kerana orang zaman tu semasa dia duduk di Morocco tu, maka banyaklah dia panggil sahabat-sahabat dia tu duk minta supaya syekh kita ni, iaitu Syekh Qadhi Iyad ni, tolong himpun, tolong susun, tolong tulis kitab sangkut paut dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara detail. Hipung seolah kata cukup lekat duduk dalam tu belakang. Apabila kita baca kitab ni, dia cukup lekat kita akan kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Kawan-kawan guru dia duk minta. Tengok orang zaman dulu minta suruh saya karya kita lah ni minta muka lain. Minta muka lain. Orang nak ngarang kitab di hari ni tak ada dah. Orang minta suruh karya. Orang duk karya tu dia karya sendiri, kena duk kadkan sendiri, kena duk baca masyarakat sendiri. Masyarakat lah ni kurang apa, dia karya kitab untuk nak tapung kekurangan dalam masyarakat. Tak ada orang minta lah ni. Tak ada. Zaman dulu tengok, hemah orang zaman dulu nak tahu kebenaran, nak kenal Rasulullah lebih lanjut lagi, lebih panjang lagi, sehingga minta daripada orang alim itu suruh tulis kitab sangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ada tak di kalangan kita ni?
duk minta daripada orang alim tu supaya mengajar kita. Misalnya kita pergi jumpa tu Allah tolong karya apa kitab sebuah nak walah nawi hati amba ni lembut tu guru Allah cuba buat apa kitab sebuah tak buat wi email amba ni wisah kau dah kata email amba nak sah tu ada tak lagu tu jari boleh ke kita pergi cari tu bulan ni pergi cari suruh minta doa, minta berkat, minta air tawar gitu semua tak? Tu tengok hemah orang dulu ni. Mereka berkali-kali meminta kepada Al-Qadi Iyad supaya menulis sebuah kitab yang menjelaskan dengan perincian dan panjang mengenai peribadi dan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali dua. Bukan sekali dua tak. Bahkan banyak kali. Seperti kita tengok dalam mukadimah ni. Dia kata berkali-kali, bukan sekali tak. Makna kata duk nak sungguh. Makna kata duk nak sungguh, bukan sekali dua tak. Duk minta. Sebab tu dalam kitab ni Qadi Iyad kata fa innaka karrarta alayya su'ala fi majmu'in yatadammanu ta'rifa biqadril Mustafa alaihi salatu wassalam wa ma yajibu lahu min tawkirin wa ikramin wa ma hukmu man lam yuwaffi wajiba azimi zalikal qadar. Tu hingga sampai akhir. Ni dia panggil di dalam mukadimah kitab dia ni, di muka 47 ni, dia kata banyaklah orang duk mari minta ke dia. Lepas tu bukan sekali dua. Buat tolong buat kami nak duk taklih ni. Apabila kami tak kenal Nabi Muhammad ni, kami nak duk taklih ni. Tolong buat tolong serupi kepada kami, tolong hipung kami ni tak dedah. Tengok tu. Orang dulu. Nampak tak tu? Jadi hemah tinggi mereka nak kenal Nabi. Lagu tu sungguh orang Islam. Apabila tak kenal Rasulullah ni, semacam hidup ni tak sepenuh, tak cukup, rasa tak sudah. Kita tak boleh makan nasi. Bila tak boleh makan nasi, rasa duk tak kena. Makan roti dah rasa duk tak kena. Makan nasi dah kadang-kadang tak boleh minum chai, duk tak kena. Tak boleh minum kafe, duk tak kena. Orang dulu tak boleh kenal Nabi, rasa duk tak kena. Orang dulu. Sebab tu kaca lagi minta kepada Qadi Iyad ni, ya Syekh, minta hipunglah kitab ni. Minta hipunglah kitab. Teteh Nabi Muhammad ni, kami nak kenal dia. Rugi kami hidup di atas dunia ni kalau kami tak kenal dia. Tu tengok orang dulu. Sebab tu mereka dapat syurga sebelum daripada syurga. Boleh syurga belum daripada syurga sungguh. Syurga mereka duduk di dunia ni dah. Hati mereka senang, hati mereka tenang kerana boleh kenal sungguh secara laik tentang akhlak Nabi, tentang cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang rupa parah Nabi. Orang apabila kenal rupa parah Nabi, dia tak usah kenal rupa parah lain. Sebab tu ada setengah sahabat dia duk buat kebun, tiba-tiba orang mari goyak kata Nabi Muhammad tu sudah wafat lah, sudah meninggal lah. Tu sudah wafat, sudah meninggal lah. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tu membutakan mata dia. Sebab dia tak boleh tengok lah orang lain. Cukup lah di atas dunia ni apabila dia boleh tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berasa cukup dah. Ibu bapa. Sebab tu dia doa kepada Allah Taala supaya Allah Taala membutakan mata dia. Maka Allah Ta'ala terima doa dia, butakan mata dia. Jadi dia berasa hidup cukup lah apabila boleh tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu semua anak-anak kita, anak-anak buah kita, pemuda-pemudi kita. Kalau boleh kenal kata Nabi Muhammad tu comel, jangok, hebat setara mana, dia tak serah benar lain. Tak serah edan-edan dia, hak dia duk ikut, hak dia duk kunjung tu tak serah. Tapi tak ada arah ibu bapa. Di kalangan kita lah ni jauh sengit dah. Masa tu sengit 1440 tahun lebih dah dengan Rasulullah. Cara hidup pula kita ni ada sengit pula.
Bahkan cara kita nak kenal Nabi kita, Allah Ta'ala rahmatan, Allah Ta'ala hatta jadi rahmatan lil alamin, kita buat sengai pula dah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil kukurenge. Semua orang kena ingat semua orang apabila dia kau rapat dengan Rasulullah, Allah Ta'ala kau akid tinggi dia. Semua orang apabila dia ada hubungan rapat dengan Nabi dia sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan kau akad darajat dia di dunia ini dan juga di hari akhirat esok. Juga tentang bagaimana seharusnya mengagungkan dan menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kita nak hormat kepada Nabi, kita nak kunjung Nabi, cuba tulis Syekh sebuah kitab. Bahasa teruk ni kami ni, hak-hak Nabi kami terhadap kami gapo katik dia sudah buat jasa banyak kepada kita. Gapo katik kita ni kena buat terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang apabila kenal Nabi sungguh, kalau dia jadi guru, maka dia akan tunai tugas guru secara sempurna. Sebab dia tahu kata kalau Rasulullah ada lagi, Rasulullah buat lagu ni. Dan Rasulullah sudah buat contoh teladan dah kepada guru. Satu benda yang paling hebat, paling ajibnya, pensing ti maha secan dalam diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ni siapa? Ada belaka contoh teladan dalam diri dia. Kita ni siapa? Kita guru. Rasulullah adalah guru yang terbaik. Kita ibu bapa orang, Rasulullah adalah ibu bapa yang terbaik. Kita ahli meniaga, Rasulullah adalah ahli meniaga yang terbaik sekali. Kita orang pera ternak pera kambing, biring, pera lembu ni, maka Rasulullah adalah orang yang terbaik sekali. Kita adalah pemimpin, Rasulullah adalah pemimpin yang terbaik sekali. Kita siapa? Kita siapa? Ada berlaku dalam diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukum terhadap seseorang yang tidak mengagung atau memberikan sesuatu penilaian yang tidak wajar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Apakah akhlak-akhlak yang dicontohi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya? Ini adalah isi kandungnya yang terkandung di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Kitab Asy-Syifa ini, kitab Syifa ni mendapat perhatian dan pujian daripada golongan ulama. Ulama puji banyak-banyak kitab ni. Kita nak cek kata kitab tu molek tak molek, ulama terima. Ulama terima, lepas tu ulama pakat puji dia. Ulama ambil buat ngajar. Tengok contoh teladan tempat kita ni kalau nak ngaji fiqh, kitab Muniyatul Musalli. Seluruh bukan tempat kita saja. Di Malaysia, di Indonesia, di Brunei. Saya duduk Brunei. Kitab Musalli sebagai jadi kitab yang asasi ngajar untuk masjid-masjid dan sebagainya. Akidah, kitab Faridatul Faraid, kitab Baqarah. Akhirah tu dia panggil kitab yang talaqqathu al-ummatu bil qabul. Jadi umat Islam tu terima. Dia kata kitab tu adalah kitab yang baik. Kalau tak molek sungguh ulama generasi ke generasi tu dia panggil tak terima kalau tak molek sungguh. Berarti kitab Faridah, kitab Muniyatul Musalli, kitab Penawar bagi hati, kitab Hidayatus Sibiyah dan apa semua tu dia panggil lepas mata ulama yang sifat takut mereka kepada Allah. Lepas mata mereka cek dah, mereka sen dah kata kitab ni sahih, kitab ni barakat dan sebagainya. Tengok ulama kata lagu mana terhadap kitab Asy-Syifa ni. Yang pertama Qadhi Iyad sendiri, tu dia sendiri. Al-Qadhi Iyad menceritakan tentang kitabnya Asy-Syifa di dalam sebuah syair. Ia kata syair. Dia kata lagu mana? Faqalu araka tuhibbus syifa wa tukhbiru fihi anil Mustafa. Faqultu li anni alilul fuadi wa kullu alilin yuhibbus syifa. Maksudnya mereka berkata, ada orang tanya Qadhi Iyad. Tu kitab Syifa lah. Kami nampak engkau, iaitu Qadhi Iyad lah. Kami iaitu orang saudara dia tu tanya Qadhi Iyad. Kami nampak engkau sangat cinta kepada kitab Asy-Syifa. Dan engkau menceritakan di dalamnya tentang Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qadhi Iyad, Syekh Qadhi Iyad, gano kami tengok engkau ni sangat-sangat kasih kepada kitab Syifa engkau hak sebuah ni.
engkau duk cerita kitab yang engkau duk cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia jawab? Qadiyah dia jawab, aku menjawab kepada mereka, kerana diri aku ada pelbagai penyakit hati, dan setiap hati yang ada penyakit sangat cinta kepada kitab Syifah. Sahabatku, kerana hatiku ni ada penyakit, hatiku ni kerah, maka semua hati yang ada penyakit dan semua hati yang kerah, semua kasih dan cinta kepada kitab Syifah. Nama dia Asy-Syifa dah ni. Asy-Syifa asal mari daripada Asy-Syifa, iaitu ubat, merawat, perawatan, kan raksa deh osot, ubat Asy-Syifa ni. Sebab tu semua hati yang ada penyakit, semua hati yang kerah, maka semua orang apabila boleh baca kitab Asy-Syifa, maka dia akan jumpa dengan ubat yang paling sekung sekali bagi dia. Sebab tu saya ambil daripada kitab ni, dia panggil kitab ni 450 muka bab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mari susun kitab, maka tubiklah kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoti sungguh ibu-ibu, bapak-bapak semua, sahabat-sahabat semua, dan rakan-rakan semua, sungoti sungguh kitab Syifah ni boleh menjadi ubat sungguh. Pelik. Tu panggil kitab barakat. Kita baca dia jadi lembut hati. Kita baca dia jadi berasa nak menangis. Kita baca dia ingat kepada Rasulullah. Oleh kerana tuai dia tu lagu tu. Tuai dia semasa dia menulis tu, dia lagu tu juga. Maka orang baca pun mari perasaan lagu tu. Mari perasaan lagu tu. Sebab tu banyak kitab hak baru-baru orang duk tulis. Tapi apabila kita baca, kita tak mari perasaan. Oleh kerana ketika tuai dia menulis tu, perasaan dia tak ada terhadap benda dia tulis tu. Sebab tu dia tak tight-thought. Kuam rusuk tu dia tak ada. Sebab tu dia tak ada tight-thought masuk kepada orang baca, orang nulis tak. Faqultu li anni alilul fuadi, aku jawab kepada mereka kerana hati aku penuh dengan penyakit. Wa kullu alilin yuhibbus syifa, maka semua hati yang ada penyakit maka kasih kepada kitab Syifah. Ambil kitab Syifah ni jadi wirid dia baca semua. Maka saya pun sudah terjemah dah ni. Moga-moga kita akhlak Rasulullah ni, apabila hati kita kerah lepas ada kita ngaji ni, kita usaha ambil baca semua. Hak tu qadiyah cerita sendiri tentang kitab Syifah. Dia sendiri tu kasih juga kitab dia tulis. Supaya saya kita akhlak Rasulullah ni saya ambil buat jadi wirid apabila kita kita jumpa dengan orang, kadang-kadang kita duduk dengar demo tu gitulah, demo tu ginilah, sebab buat kita ni meta kita jadi punah. Kita klik ambil kita akhlak Rasulullah ni, baca, tengok, ingat semula kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Allamah Haji Khalifah berkata, iaitu dia berkata tentang kitab Asy-Syifa lah. Di dalam kitab dia Kashfuz Zunun, Haji Khalifah ada sebuah kitab nama Kashfuz Zunun. Dia ada sebut dalam kitab tu ketika dia cerita kitab Asy-Syifa ni, dia kata lagu mana? Kitabun azimun naf'i kasirul faidati lam yu'allaf misluhu fil Islam. Maksudnya iaitu kitab Asy-Syifa tu adalah kitab yang besar manfaat, banyak faedah, tidak pernah dituliskan umpamanya sebelum ini dalam Islam. Sebelum ada nak tulis kitab Asy-Syifa ni, tak pernah lagi orang tulis sehebat-hebat kitab Asy-Syifa ni. Dan sampai sekarang pun duk jadi lagu tu lah semua. Semasa saya duduk di Mesir, semua duk kacau semua kitab Asy-Syifa. Dan saya pun ada ijazah lah kitab Asy-Syifa ni. Dia ada ijazah. Kami pernah baca di Mesir dulu. Daripada seorang Syekh Usamah Al-Mansi tu, anak murid bagi Syekh Muhammad Alawi Maliki tu, dia hadir ke Mesir, lepas tu dia baca kitab Asy-Syifa. Maka kami dengar semua kitab ni. Maka dia bagi ijazah sanak dia daripada dia hingga sampai kepada Syekh Al-Qadiyah. Ada sanak saya tu. Tidak pernah ditulis seumpamanya sebelum ini dalam Islam. Raya atau cukup sempurna apabila kita nak kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Ustaz Ad-Doktor Muhammad Abu Syahbah berkata tentang kitab Asy-Syifa lah, dia katakan kitabun law kutiba biz-zahabi
aw wuzina bil jauhari lakana qalilan alaihi falzimhu ayyuhal qari'u washdud alaihi yadaka. Maksudnya ia, iaitu kitab Syifa tu adalah kitab jikalau ditulis dengan emas atau ditimbang dengan permata, nescaya emas dan permata itu lebih rendah harganya darinya. Kitab Syifa ni kalau kita tulis dengan emas atau kita timbang dengan permata, kita ambil iuk, mari timbang, kita letak kitab Syifa, kita ambil iuk, letak. Di segi harga di segi harga tu nescaya harga kitab Syifa ni lebih berharga daripada emas dan lebih berharga daripada permata lagi. Maka Syekh Dr. Abu Syahbah, Muhammad Abu Syahbah, dia kata falzimhu ayyuhal qari. Maka melaziminya wahai pembaca, maka washdud alaihi yadaka, dan ikatnya di tanganmu. Maka mu kena duk lazim, mu kena duk baca ya sokmo. Acu boleh mu ikat dia ni. Mu ikat dia di tanganmu, duduk di tanganmu sokmo. Ikat dia duduk di tanganmu sokmo. Mungkin mana? Seolah kata mu kena baca dia sokmo. Melazimi baca dia sokmo. Kerana dia duk cerita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang dah. Yang keempat, hak ni orang asing orang agama asing. Ada seorang nama ia panggil Al-Mustashrik Al-Faransi Louis Massion. Louis Massion ni dia panggil orang Faransi. Dia panggil Punam Cit Winyan, hak duk sebar agama Kristian. Tu hak duk sebar agama Kristian. Louis Massion tu, Mustashrik ni dia panggil orang orientalis. Orang orientalis ni orang barat, orang Faransi, agama asing lah. Dia duk ngaji hak Islam. Duk ngaji hak Islam, tujuan dia nak suksa hak Islam. Kadang-kadang dia nak suksa boya pandai hak Islam. Dia nak putus Islam. Dia nak tipu orang Islam. Tu sebab dia mau kaji sungguh hak Islam. Kita hak Islam kita tak ada sepenuh mana, kita tak kenal mana. Orang lain tu dia kenal sungguh. Di antaranya Louis Massion ni, dia katakan setelah mana dia kaji kitab Asy-Syifa ni, dia kata yakfi li ta'rifa urubba mahasina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahamidahu an yunqala kitabus Syifa ila ihdal lughatil urubiyyah. Maksudnya orang barat jika mau mengenal kecantikan dan keindahan kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah dengan diterjemahkan kitab Asy-Syifa kepada mana-mana bahasa barat. Kalau kita nak orang barat kenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad ni, cukup kita terjemah kitab Asy-Syifa ni jadi bahasa mana-mana. Ni dia panggil saksi, dia panggil daripada seorang mustashrik orang barat ni. Louis Massion ni dia panggil salah seorang Punam Cit Winyan, yang Ar-Ra'i Ar-Ruhi lil Jam'iyyat At-Tabshiriyah Al-Faransiyah fi Misr. Punam Cit Winyan hok duk bawa agama Kristian duk sebar di Mesir, duk sebar di Eropah dan duk sebar di Mesir. Dia panggil Harakat Tabshiriyah. Pemah kita banyak ya agama Kristian ni, dia panggil agama yang dia sebar. Sebab tu bilangan dia tu banyak sekali di dunia. Sekarang ni tapi nak litah di Islam dah sekarang ni. Dulu banyak sebab dia berdakwah orang. Wak hospital, wak hospital di Telubay, wak gapo. Wak mau sekolah Krungtip Kristian gapo semua tu tujuan nak dakwah dia. Wak mau hospital orang dia perubah we gapo kepada orang. Tu Kristian. Ni dibawa oleh Punam Cit Winyan ni lah ni. Louis Massion antaranya. Dia tak suka agama Yahudi. Agama tertutup. Dia takabur, dia tak asuk, tertutup. Tak boleh orang nak beragama dengan dia melainkan dia ya. Sebab dia bila kata bakal dia ummah terpilih. Dia tak cacat ti surah Allah Taala pilih dia orang Yahudi. Sebab tu dia bangga, dia nak jajah orang, dia nak apa. Sebab dia kata bumi ni Allah Taala wik untuk dia. Tu orang Yahudi. Ada pun orang Kristian ni dia dakwah. Louis Massion ni dia hidup pada tahun 1883. Miladiah lah. Dia meninggal pada tahun 1902. Orang korang belakang ni dah. Dalam sekitar 60 tahun, 70 tahun dah dia meninggal.
ni ya jadi aku sendiri kata kitab Asy-Syifa ni adalah kitab yang terbaik. Cukuplah bagi Eropah kalau nak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui terjemah kitab Asy-Syifa ni jadi bahasa-bahasa yang lain. Sebab tu saya nak terjemah ni jadi kitab akhlak Rasulullah saya ambil daripada kitab Asy-Syifa. Kita nak tupai barakah dia. Kita nak karya suku kitab kita ni, kita siapa? Siapa nak dengar kata kita, siapa nak baca kata kita. Kalau kita tulis molek secara mana pun tak ada barakah. Maka sebab tu saya wakri ni, wakri nas lah, kitab Asy-Syifa tu ada dalam kitab akhlak Rasulullah ni. Dan juga saya terjemah dan saya hurai untuk nak beri kemudahan kepada kita semua dah. Akhir sekali kita tengok syarah mukhtasar dan kitab takhrij hadis-hadis kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ni siapa kata gi syarah dia, siapa kata gi buat serup, siapa kata gi duk kaji hadis-hadis dia. Terdapat lebih kurang 40 buah kitab sebagai syarah kitab Asy-Syifa. 40 buah kitab hak sakut pak dengan kitab Asy-Syifa. Antaranya syarah Asy-Syaikh Mulla Ali Qari yang meninggal pada tahun 1014. Hak saya ambil buat jadi huraian dalam kitab hak bawah nota kaki tu, hak kita ngaji marang ke. Hak kalau tengok dalam kitab ni kalau ada akam mim, cek kata saya ambil daripada kitab Mulla Ali Qari. Kitab ni masya-Allah. Dia syarah ringkas tapi masya-Allah hebat dia syarah. Dan kitab Nasimur Riyad fi syarhi Syifa'il Qadiyah. Ni dia panggil bagi Asy-Syaikh Asy-Syihab Al-Khafaji Al-Misri. Syekh Syihab Khafaji orang Mesir. Meninggal pada tahun 1009. Ni jilid. Kitab ni ni bang kitab terpanjang lah. Kitab yang terbesar sebagai syarah bagi kitab Asy-Syifa. Dan ni ada jilid semua. Tu. Ni panjang kitab syarah panjang ni. Tu syarah ada semua 40 buah. Dulu lah ni boleh ditambah lagi. Terdapat lebih kurang 9 buah kitab yang mengikhtisarkan kitab Asy-Syifa. Kalau orang pergi serup tu ada sekurang-kurangnya 9 buah. Di antaranya kitab yang diikhtisarkan oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Isnawi Asy-Syafi'i. Meninggal pada tahun 763 Hijriah. Dan kitab Lubabus Syifa karangi An-Nahwi Al-Faqih Muhammad bin Hasan bin Muhammad Al-Malqi. Ni dia panggil di antara kitab lagi ikhtisar. Banyak lagi lah kitab lain tu. Bilangnya kitab yang mentakhrijkan hadis-hadis kitab Asy-Syifa lebih kurang 4 buah. Kira-kira ada 4 buah hak duk bahas hadis. Lagi duk hurai teteh sanad hadis bagi kitab Asy-Syifa tu. Antaranya kitab Manahilus Safa fi takhrij ahadis Asy-Syifa. Karangi Al-Imam As-Suyuti yang meninggal pada tahun 911. Dan kitab Asy-Syifa diterjemahkan kepada berbagai-bagai bahasa. Kitab Asy-Syifa ni ada orang terjemah lagi kepada bahasa-bahasa yang lain. Antaranya kepada bahasa Farisi, kepada bahasa Iran oleh Al-Allamah Abdul Hayy Al-Hasani, bapa bagi Abdul Hasan An-Nadwi tu. Ia terjemah kitab Asy-Syifa lagi kepada bahasa Farsi. Antaranya lagi diterjemahkan kepada bahasa Turki oleh Al-Qadi Ibrahim bin Hanif Ar-Rumi yang meninggal pada tahun 1199. Dan diterjemahkan juga kepada bahasa-bahasa Eropah. Banyaklah. Maka alhamdulillah saya pun duk dengan kitab Asy-Syifa ni kita ambil satu tajuk iaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah ni kalau kita tengok duk dalam 50 muka ya, dalam 1000 muka ni. 50 muka ya dalam 1000 muka ni. Alhamdulillah saya boleh terjemah mari jadi kepada bahasa Melayu bertulis Jawi. Saya boleh jadi lepas ada ni akan buat jadi bahasa Thai, bahasa Sia pula supaya boleh beri manfaat lebih luas kepada umat-umat kita insya-Allah taala. Allahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu taala a'la wa a'lam.
دوما في كل مكان صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان صلى عليك